naik. Nampak ni? Okay. Sir, just to ask, last year mutual fund tak perform. This year onward boleh naik ke? Just general soalan. It all depend kepada US China punya talk ni, Palanisamy. That's among it lah. One is US China talk because that is more kepada the whole Asia and also American market. Sekiranya the talk breakdown, it might have an impact, major impact on performance of funds dekat Malaysia. But of course, if the fund managers are good, they know even there are some counters, economy tengah down, they can still perform if they know where to park the money. But if they just, cost averaging, dollar cost averaging, tutup lah. Yeah, it all depend on that one. Okay? Okay? Kita berhenti rehat dahulu dan kita sambung sebentar lagi. Kita berhenti rehat 5 minit dan kita sambung sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, thanks, Cak. Kamil, thanks. Okey, jadi yang ini, thanks. Jadi pagi tadi apa yang ada dalam data adalah Lungat, adalah untuk RBA meeting pada bulan pada bulan Februari awal Februari ini, di mana Reserve Bank of Australia nampak significant uncertainties untuk economic outlook disebabkan oleh hubungan dagang US dengan China. Kita ada laporan daripada Kaisen yang menyatakan bahawa Vice Premier Liu He daripada China akan join meeting dekat Washington pada 21 dan 22. Itu memberi sedikit satu yang lega sikit kepada pasaran lah. Lain daripada tu, Honda keluar daripada UK, itu yang general lah. Jadi petang ni apa yang kita nak lihat adalah dua data, iaitu data mengenai Jerman economic sentiment serta kepada, kejap, mana saya punya mouse ni, kepada ni petang ini Jerman punya ni, kita ada data ni tadi, data untuk trade balance shift menunjukkan bacaan yang agak tinggi. Untuk employment pada 5.5 untuk UK dan Germany punya ZEW economic sentiment ni pada pukul 6 nanti. Itali tu pada pukul ni Itali industrial orders ni ni pada pukul 5 nanti. Ini mungkin ada kesan besar. Dia tak ada dekat Forex Factory, dia ada dekat Trading Economics. Industrial orders ni. Sekiranya menurun, itu akan boleh menekan juga kepada euro. Jadi kita tengoklah. Sekiranya dia okey, itu positif kepada euro. Okey? Ada sebarang soalan? Jadi tiga event pada petang ni, dan selain daripada Brexit punya update, kita ada kurang daripada 40 hari dan nampaknya masih lagi kelang kabut mengenai ni GDP naik. Pizza dia banyak jual. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk kepada topik kita pada petang ini mengenai musuh dagangan terbesar kita ni. Musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Okey. Ni satu movie, satu novel yang banyak dijadikan movie dikeluarkan oleh seorang pengarang dari Scotland, nama dia Robert Louis Stevenson. Novel ni keluar pada tahun 1886. Mana siapa-siapa tak tahu cerita Jekyll and Hyde ni? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dia mengenai seorang peguam dari London, Gabriel John Utterson. Saya suka baca buku dia ni. Saya suka baca buku ni. Masa kecil ni antara buku yang saya minat berkali-kali saya baca. Dia menyiasat mengenai kawan lama dia, Dr. Henry Jekyll, yang berubah sifat dan dia ambil satu chemical ni dan dia berubah antara baik dan jahat. Okey. Inilah sifat kalau bagi siapa yang ni ini adalah antara sifat dalam diri kita ni itu yang yin and yang dalam Chinese, dalam Christianity ada juga saya tak nak sebut agama sangatlah saya belajar semua ni kau tak tahu dalam diri kita ni kita ada yang putih, ada yang hitam, dan dalam Islam dipercaya kita dilahirkan sebagai kain putih tu kan dan kepada ibu bapa dan kita sendiri untuk mencorakkan color kepada kita ni itu daripada sudut Islam lah jadi inilah sifat kita sebagai manusia dan dalam trading pun benda yang sama sebagai retail trader ada dua benda dia. Satu sebagai trader, satu lagi sebagai investor. Masalah
ramai dia cuma menekankan sebagai trader macam mana nak trade. Banyaknya soalan adalah mengenai macam mana nak trade, macam mana nak masuk pasaran. Ni macam ni lah. Kalau kita fikirkan trading cuma macam mana nak trade, dia macam kita berniaga, kita tahu macam mana nak buka kedai, nak buat duit. Nak buka kedai, kita tahu macam mana nak buka kedai, nak tutup kedai. Itu bahagian trading. Sebaliknya, ramai yang tak tekankan kepada sebagai pelabur, sebagai investor ni, di mana apabila kita nak letakkan duit, modal kita, kita kena fikirkan apa yang kita nak daripada sudut berapa banyak duit boleh buat, berapa risiko yang kita ambil dan apakah komitmen kita kepada benda ni. Ini yang anda kena mula fikirkan. Masalahnya kita ramai, saya buat yang sama dahulu. Saya mula trading saham tahun 97. Balik dari US, kawan-kawan semua, kawan badminton, semua jadi remiser. Saya pun tengok dia orang kaya semacam. Kan? Awal tahun 97 tu, Januari tu. Saya balik dari US, belajar, balik ke Malaysia, kawan-kawan semua jadi remiser. Saya pun tengok, kita baru habis belajar kan, mana ada duit kan. Nampak member-member semua kaya semacam. Kita pun ingin nak jadi dia kan. Dan kita pun berfikir dan tanya macam mana nak trade. Dia orang pun ceritalah macam mana nak trade. Kita pun letak duit dan nasib baik pada waktu tu pasaran tengah bullish. Masuk je buat duit. Naik, saham naik waktu tu kan. 97 awal. Siapa ingat tahun 97 tu siapa yang ada melabur dalam saham pada waktu tu. Melabur cerita dia senang buat duit. Dia merah pun tunggu 2-3 hari, lepas tu dia clear balik jadi duit. Apa-apa kita pegang jadi duit. Baru masuk sekolah rendah. Jadi waktu itulah senang. Macam siapa yang trade minyak pada hujung tahun lepas. Tapi Liverpool tak ada. Tak, dia sebagai terhebat ni dia tak tengok tempoh 10-20 tahun. Dia tengok sepanjang zaman. Jadi dia punya ni adalah sebagai tim terhebat, Liverpool tu adalah tim paling hebat dalam alam semesta nak lawan. Macam mana tak ada lawan dengan tim-tim lain? Itu contoh sajalah. Okey, cerita dia, ramai yang tengok kepada trading. Kepada trading. Tak, anda kena tengok ini dahulu. Kalau orang tanya saya, bang, saya nak belajar trading. Soalan saya, awak nak apa? Nak duit, okey? Berapa banyak? Berapa banyak? Letak modal berapa banyak? Nak buat berapa banyak? Kalau anda katakan benda macam ni, saya letak 1,000, saya nak buat 10,000. Boleh? Berapa lama? Kalau anda katakan dalam tempoh setahun, 1,000 jadi 10,000, itu berapa ratus persen? Fikirkan benda yang masuk akal lah. Benda yang masuk akal. Kalau semua boleh buat macam tu, tak ada orang yang bekerja dah. Semua orang trade. Semua orang trade. Jadi, yang tak masuk akal, jangan letak yang tak masuk akal lah. Tak ada orang bekerja dah. Semua orang duduk depan monitor dan tunggu jadi kaya. Tak ada. Itu dia. Letakkan ini bila anda berfikir untuk mula trading, anda kena berfikir untuk mula berniaga. Okey, letakkan objektif yang clear, yang jelas dan tepat. Anda letakkan dia sesuai kepada diri anda. Nilaikan diri anda. Dan something yang boleh dicapai. Kalau anda lihat pencapaian fund, pencapaian bank, 20%, 40% tahun. Itu yang biasa, 20 ke 40% tahun. Ada yang tak cantik sangat. Even Palanisami, fund, mutual fund last year, these are traded by professional trader, they were in the negative last year. Betul tak?
Tak semua kita boleh kata majority last year kan. Ini by professional traders. Itu dia. Tapi masalahnya bila sampai kat retail dia tak tengok benda ni. Dia tengok benda yang buat duit saja. Bila kita bercakap mengenai objektif, dia terdiri daripada 3 benda. Yang pertama adalah gain anda. Berapakah yang anda nak buat? Itu nombor 1. Dengan lihat kepada gain anda, berapa yang anda sanggup risikokan. Higher gain, higher risk. Itu saja. Ya. Nombor 3, komitmen anda tu. Sejauh mana anda nak komit daripada sudut masa anda, daripada sudut disiplin anda, nak ikut plan anda. Benda-benda ni. Ya. Ini bukannya bidang suka-suka. Ada masa trade, tak ada masa tak trade. Bukan benda santai-santai. Ini ramai yang nak santai-santai boleh. Anda pergi long term trade. Itu santai-santai. Anda cuma tengok chart anda sekali sehari ataupun seminggu sekali. Maksudnya anda tengok daily chart ataupun weekly chart. Kalau anda tengok chart M5, H1, H4, anda akan tengok kepada candle close tu. Jadi kalau nak santai-santai, boleh pergi higher time frame. Boleh. Ramai cakap trade santai-santai, tapi tengok M5. Mana santai-santainya? 5 minit sekali tengok chart. Kalau tak pun tengok chart, tak keluar daripada ni. Kalau bawa lepak memang tak gunalah. Dia tengok chart je. Itu tak santai-santai. Trading kawal hidup anda. Tapi kalau anda ada masa, buat. Saya tak kata salah, saya tak kata betul. Dia kepada anda. Pengurusan risiko. Bagaimana anda mengetahui performance sistem anda. Menguruskan sistem anda. Dan anda tahu setiap kali trade berapa banyak anda nak trade. Anda tahu berapa kali anda entry. Itu benda dia. Anda kena kenal sistem anda sendiri. Kalau saya tanya, kebanyakan trader tak dapat jawab soalan ni. $10 letak berapa boleh buat secara average purata. Dia akan kata, oh bulan lepas aku withdraw banyak. 2 bulan lepas, oh tak berapa banyak. 3 bulan lepas banyak juga. Sebelum tu MC. Aish. Dia kena, kita mampu menjawab ekspektansi sistem kita. Letak $10 secara puratanya, sistem ini boleh memberikan pulangan banyak ini dan biasanya entry berapa banyak dengan winning percentage. Anda kena ada benda ni. Bagaimana anda letak duit kepada sistem yang anda tak tahu. Dia macam, kalau anda tahu, anda tak tahu ASB tu boleh buat duit atau tak boleh buat duit. Anda tak letak duit. Jadi, anda tak nak faktor nasib. Sebabnya kalau masuk faktor nasib, anda bukan trading. Anda tengok orang punya performance pakai sistem itu. Past performance, nothing. Dia tak garanti anda akan dapat banyak tu. Itu orang yang buat. Anda kena ambil satu sistem, anda pakai dia, anda backtest, forward test dia. Barulah anda tahu performance sistem anda yang anda pakai. Okey? Yang anda pakai dan anda tahu dia. Itu sistem management. Portfolio management. Bagaimana anda menguruskan kewangan anda, pelaburan anda dan modal distribution, equity distribution. Kita dah sentuh dalam 2-3 webinar sebelum ni mengenai equity distribution dan bagaimana anda melabur, dan anda nak tingkatkan anda punya pasif tu. Letakkan anda punya objektif yang jelas. Kenapa anda trade? Apa yang anda nak capai? It's not about esok nak jadi apa. No. Kita bercakap mengenai jangka panjang. Sama ada retirement plan. Anda nak bina satu investment portfolio. Anda nak gunakan portfolio itu untuk major purchases. Ataupun untuk extra income. Ini lebih shorter term. Tetapi kalau nak gunakan untuk extra income, make sure anda menggunakan
disposable, duit lebih, bukannya duit modal asal. Ramai yang kata extra income. Yes, kalau anda ada duit lebih dan anda trade untuk extra, lebih daripada saving anda. Kalau duit extra tadi simpan dalam saving, dia mungkin dalam setahun 3%. Duit lebih tu kalau anda ada emergency, masuk hospital setahun, tak bekerja, tak trade, tak apa, duit tu anda tak pakai. Dah, kalau duit cukup-cukup, dia macam ni. Kalau anda trade duit cukup-cukup, kalau anda MC, anda tengah float, anda tak dapat nak cut position kan, Syarizal? Betul tak? Ada nak cut, tak dapat nak rugi. Jadi dia akan ganggu anda punya ni. Anda punya ni. Sebab tu, kalau nak trade duit modal asal, jangan cuba untuk extra income tu. Sebabnya anda akan MC berapa kali. Faham? Sebab tu saya kenalkan konsep notional. Penggunaan konsep notional dan melabur. Instead of anda tengok kepada individual account. Percayalah kalau anda trade guna duit extra, duit yang anda tak dapat hilang, lepas tu anda cuba untuk compound account tu akan MC. Tunggu hari je. Ada harinya bila anda rugi, anda tak sanggup nak pergi cut. Itulah masalahnya. Boleh. Kalau tak ada duit lebih, dia macam ni. Tak ada duit, macam mana kita melabur? Itu je. Dia kepada perancangan kewangan. Itu je. Anda kena tengok jangan buat dia untuk sebulan. Anda kena tengok kepada setahun. Because bila anda pergi kepada terlalu shorter term, lihat bulan-bulan, dia takkan jadi. The moment anda kena lihat kepada tahunan punya belanjawan. Buat belanjawan, rancang perbelanjaan. Itu saja. Bina anda punya portfolio. Dia bermula dengan anda lihat kepada diri anda dan bagaimana anda menguruskan aset anda. Menguruskan, cerita dia, ramai, kadang-kadang ada orang yang dah ada benda ni. Dia ada rumah sewa, dia ada tanah yang disewa. Benda-benda ni semua aset. Kalau ada rumah yang kosong saja, itu bukan aset. Itu jadi liability. Anda kena fikirkan benda ni. Dan anda kena faham diri anda, toleransi anda kepada risiko, keadaan diri. Bagaimana anda dividekan capital dan bagaimana penggunaan anda punya modal tadi untuk mencapai objektif kewangan anda. Itu time frame dan objektif. Time frame kat situ bukan time frame chart. Saya tak kepada time frame chart. Saya kepada cerita besar dia. Sebab kalau benda-benda ni lari, anda trade dan tak kena kepada keadaan anda, habis. Anda akan buat apa yang anda buat sekarang lah. Anda letak duit, trade, lebur. Lepas tu sambil tu teringat yang sekali tu buat besar. Oh, boleh buat duit. Lepas tu letak lagi duit. Cerita dia, biarpun anda withdraw, ramai yang buat macam ni. Dia letak 1,000 jadi 1,000. Lepas tu dia withdraw 1,000. 1,000 dalam tu duit market. Dia trade entam 20%. Tak apa, itu duit market. 1,000 tadi dia pergi belanja entah apa-apa. Padahal itu duit modal. Mana pergi duit modalnya? Dan apa jadi? MC, dia nak depo lagi, duit tak ada. Dia kena simpan duit dulu. Berapa kali anda buat benda ni? Fikirkan benda tu. Anda kena lihat secara makronya, secara besarnya perancangan kewangan anda. Dia bukannya kepada depo account. Bukan itu caranya. Habis anda kalau buat macam tu. Sebab ramainya masalah modal tak cukup. Jadi fikirkan benda ni. Kita reassess balik. Kalau kita akan lihat. Saya buat 3 bulan sekali. Saya tengok balik performance saya. Sama ada kalau saya trade saham cantik, trade forex cantik, daripada fix saya akan besarkan kepada variable, kepada pelaburan aset yang turun naik ni. Dan saya akan lihat kepada personal financing saya dan juga performance portfolio saya. Saya
untuk pusingan kali ni saya kepada something yang lebih kepada agak bulan bintang kalau kita tengok kepada yang tu. Yang akan datang kita akan lihat daripada sudut risiko. Jadi sebelum ni saya tunjukkan kepada cara pelaburan, belum habis lagi. Yang ke depan ni nanti kita akan tengok kepada pengurusan risiko. Bagaimana anda melihat benda ni secara lebih detail. Ikut webinar ni, Kamil, ikut dengan modal yang dah ada tu Kamil, macam mana kita melihat dia dan melabur. Jangan cuba trade. Trade anda ikut sistem sahaja. Payah, kita tak ada kita punya resources cukup, orang yang cukup. Kita seorang-seorang je bawa mouse, duduk, kalau ada laptop tak apa lagi. Pakai phone, duduk dan kita cuba nak jadi kaya. Boleh. Boleh. Tapi cerita dia kena ada sistem lah. Kena ada sistem lah. Yang gagalkan kita bukannya apa. Kita emosi tu. Bila tak ada benda-benda ni, kita akan cuba kepada satu position dan bernasib baik. Itu dia. Naik, oi kaya aku. Turun, habis aku. Benda macam tu. Itu bukan trading. Itu minta maaf. Itu bukan trading. Fikirkan apa benda tu. Bukan trading. Anda pun tahu. Bernasib kepada satu position. Strategic rebalancing. Dan kita rebalance balik kita punya modal, allocation modal kita, serta lihat kepada objektif dan performance. Performance kita cantik, kita akan lihat reassess objektif kita balik. Reflect kepada diri kita. Lihat internal issue kita. Kalau anda ada masalah masalah personal, anda ada masalah dari sudut publiknya, itu boleh mengganggu hidup anda. Senaraikan. Apa yang anda buat adalah, if you have, sebabnya seorang trader tu, hidup dia kena tak complicated. Dia tak dapat nak kompleks-kompleks. Sebab banyak kerja lain dia nak buat. Dia tak dapat nak terlalu personal life tu boleh mengganggu hidup. Benda ni anda kena fikir. Dia nampak apa kena mengena benda ni dengan trading. Segala-galanya. Sebab trading is a very emotional and very lonely business. You are alone against the market. Itu dia. Kalau anda tu tak bersedia daripada sudut mentality anda dan anda cuba trade, masa itulah anda berenang ke laut. Fikirkan. Financial stability. Anda tengok toleransi anda kepada risiko. Saya banyak tengok yang benda tak betul ni lah. Tak ada duit, tak payahlah nak ikut risk management 2% apa semua ni. Tak payah tahu pasal position sizing. Tak ada duit tu lah kena disiplin. Itu dia. Ramai kan tak payahlah nak ini. Kita tak. Itu bukan trading. Anda pun tahu itu bukan trading. Adakah anda menggunakan core capital, modal asal? Kalau modal asal, anda pergi yang lebih long term. Kalau anda gunakan disposable, duit lebih, then anda nak cerita pasal duit extra income, then disposable. Fikirkan benda ni. Kalau nak berjudi. Kalau nak berjudi boleh. Tapi pastikan portfolio tu portfolio judi. Okey? Kalau nak berjudi, tak payah judi hari-hari. Apa yang anda buat adalah, pada hari Jumaat, kalau nak berjudi, buat macam ni. Jumaat, letakkan $50. Cukup untuk stop loss 50 pip. Jangan ada stop loss. Okey. Masuk cukup 50 berapa lot masuk satu, cari satu pair, setiap hari Jumaat anda berjudi. Hari Isnin, apa jadi, keluar position. Kalau jadi. Itu judi. Kalau nak berjudi. Kalau nak berjudi, letakkan dia berjudi. Sebab tak dapat dinafikan. Ada trader memang nak berjudi. Dia bukan trading. Jadi kalau nak berjudi, buat cara judi. Boleh? Saya ada yang tanya macam mana dia nak buat besar macam tu. Boleh. Berjudi. Tapi nak berjudi, buat cara berjudi. Itu tak dapat dinafikan. Memang ada yang nak berjudi. Kalau nak berjudi, buat cara berjudi. Macam kita beli nombor lah. Sebelum pukul 7 beli. 7.30 tunggu result. Buat macam tu lah. Boleh? Okay? Time factor. Ini ditentukan oleh kat mana diri kita.
sekiranya anda financially stable, anda boleh ambil anda boleh ambil risiko yang lebih besar. Dan tengok juga kepada diri anda, tak ada, bukannya semua Islam kat sini kan. Jadi judi tu tak haram kepada semua orang. Yang Islam haram. Boleh? Jadi dekat sini customer kita bukannya semua ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Okey, nak berjudi, buat cara judi. Harap yang Islam tu terasa. Kalau anda tengah berjudi, fikirkan. Okey, fikirkan juga kepada masa anda untuk analisa serta berdagang. Jadi fikirkan benda-benda ni. Okey, toleransi anda kepada risiko. Makna duit tu kepada diri anda. Okey, time frame. Berapa lama anda nak capai. Kalau anda sayang duit, anda trade menggunakan duit yang anda sayang, anda tak dapat nak trade untuk shorter term. Anda kena ambil untuk longer term, lower risk. Okey? Kalau anda gunakan duit yang anda sayang, kalau anda gunakan duit yang anda boleh kalau tak ada pun tak apa, anda boleh ambil untuk yang shorter term. Trade hari ini, keluar hari ini. Faham? Capital risk capital yang anda gunakan. Kepada anda, kalau anda mempunyai active income yang besar, anda dah senang, anda nak ambil risiko besar, tak apa. Tapi dah kalau hujung bulan duk sakit je, duit dalam ni, tak apa tu aku perlu nak withdraw ni. Kalau itu anda nampak yang anda buat, maknanya anda gunakan duit yang anda perlukan, itu sakit. Anda nak cipta portfolio pun tak dapat. Jadi fikirkan benda ni kepada anda. Okay? Objektif, experience anda kepada sistem anda sendiri. Strategi, anda dah ada anda punya objektif, barulah kita dapat nak rangka strategi. Strategi dia kena daripada makro, daripada pengurusan duit dulu. Kat mana, where are you in term of financial freedom? Tengok benda ni where do you stand now? Kat mana anda sekarang ni lihat dia kepada yearly. Lepas tu anda tengok perbelanjaan anda bulanan dan juga seasonal, belanja raya dan lain-lain. Berapa yang anda perlukan setahun? Buat dia setahun. Jangan buat dia bulan-bulan. So, kalau anda buat bulan-bulan, tak akan pernah cukup. Okay? Passive income. Ada yang dah ada. Jadi senaraikan apa yang anda dah ada. Okey tak dia? Kalau dia okey dengan apa yang anda agent ke, siapakah yang bagi tahu anda pulangan banyak ni, dan anda tengok performance dia okey, keep it. Kalau dia tak okey, then withdraw it. Fikirkan. Ini dah cerita satu webinar ni nak jawab yang tu. Tu dah cerita semalam. Kalau contoh kalau guna notional selagi tak sampai hit target kita, memang compound, yes. Kalau itu portfolio pelaburan. Notional tu maksudnya tak cukup. Dia tak ada. Saya suka dengar orang yang kata, withdraw dulu, kita nak serve reward. Masalahnya yang serve reward ni, anda dah mampu ke nak serve reward? Faham tak? Ramai yang kata nak serve reward. Dia trade, lepas tu kita withdraw dulu, kita serve reward. Kalau serve reward anda menyumbang kepada anda punya net worth, tak apa, anda serve reward dengan beli sijil ASB. Tak apa. Tapi kalau ada serve reward dengan pergi makan, minum tempat yang anda biasa tak mampu, melancong bawa family, padahal tak mampu, itu bukan serve reward. Itu sakit diri. Itu something yang anda kurangkan portfolio anda, dan you are making yourself need to work harder untuk cover jumlah itu.
Jadi tengok balik, anda dah mampu tak nak self reward. Jangan buat ramai yang buat kelakar dengan benda tu. Habis. Lepas tu trading dia 2 tahun, 3 tahun sama. Dia ada di takuk itu sahaja. Tunggu masa nak lebur ataupun bernasib baik buat besar. Itu je. Itu bukan trading. Itu bukan melabur. Okey, fikirkan benda ni. Rancang income anda kat mana duit tu pergi. Rancang income anda ke mana. Lihat dia tahunan. Tolong buat benda ni tahunan. Jangan buat dia bulan-bulan. Okey. Bentuk portfolio anda. Apa jenis. Bergantung kepada keadaan anda. Bagi yang muda lagi, anda mungkin boleh ambil agresif. Buat satu portfolio yang agresif. Anda portfolio tu terdedah kepada market. Okey. Pergerakan market. Kalau anda jenis yang apa yang dah apa anda dah capai anda punya freedom dan apa, then anda boleh ambil aggressive portfolio. Kalau anda masih dah berusia anda ada duit yang besar jumlah dia dan anda nak melabur, then anda mungkin ambil defensive portfolio. Bagi siapa yang cuba untuk mempunyai satu jumlah yang besar juga dan dia cuba untuk mencari pendapatan tetap setiap tahun, itu income portfolio. Anda boleh lihat kepada saham, kepada amanah saham, kepada REITs, benda-benda ni. Anda boleh kepada forex, spekulatif portfolio contohnya. Saya percaya kepada hybrid. Saya gunakan hybrid portfolio. Saya campurkan di antara fix dengan variable income ni. Kalau anda melabur cuma kepada forex, sakit oh. Sakit. Anda memang kadang-kadang cantik dan anda grow, tapi cerita dia anda bekerja lah. Anda nak capai financial freedom tu. Financial freedom bukan melalui benda yang kita kena bekerja. Financial freedom, tidur pun buat duit. Itu financial freedom. Bukannya EA tidur pun boleh buang duit kadang-kadang kan. Ada yang kata financial freedom. Pakai EA ni financial freedom. Kan pup tak ada. Fikirkan tak logik. Tu hilang account. Itu kan financial freedom. Itu money freedom. Money freedom, money itu tak ada. Dia money tu declare freedom daripada kita. Fikirkan benda ni marketing juga, tapi fikirlah. Tengok security yang kita laburkan, kat mana kita letak duit, dan makin tinggi dia punya pulangan serta risiko. Jangan tengok pulangan je lah. Tengok risiko yang dia ambil. Bina trading system anda, pastikan anda tekankan kepada objektif risk management serta position sizing model dahulu. Sambil tu, tahu sistem trading anda, bagaimana anda menganalisa pasaran serta jenis pasaran untuk sistem anda, kaedah entry, kaedah exit. Jadi trading ni cuma ikut SOP je. Anda tak dapat ikut nak ikut pasal duit apa, itu investor. Anda dah tahu dah berapa trade sepatutnya. Bukannya buka posisi ini berapa nak trade, tak ada. Hari ni aku trade berapa banyak. Ini kos aku hari ni. Sepatutnya ada dah rancang untuk sebulan tu. Itu peniaga. Itu adalah seorang pelabur. Fikirkan benda ni. Sistem anda sendiri tahulah berapa dia mampu buat, berapa dia punya drawdown. Kalau drawdown banyak ni, berapa dia mampu buat. Kalau kita nampak gain dia, ramai yang kata drawdown banyak tu payah. Kalau drawdown tinggi, gain pun boleh tinggi sikit. Kalau drawdown lebih tinggi daripada gain, jangan pakai sistem tu. Tolong. Berhenti pakai sistem tu. Itu adalah terbalik. Apa yang anda cari? Drawdown at least tak lebih daripada separuh gain. Kalau gain ada 10%, drawdown tak boleh lebih dari 5%. Selagi anda tak ada asymmetrical punya ni, itu dipanggil postmodern portfolio. Anda kena ada something yang asymmetrical. Sortino ratio, tak apa.
Nanti kita akan masuk benda ni dalam pusingan akan datang. Ramai yang tengok dekat retail ni kepada Sharpe ratio, modern portfolio system theory. Yang kita cerita sebelum ni adalah kepada yang itu, kepada gain, melihat kepada gain. Saya dah mula masukkan expectancy tu untuk melihat kepada anda punya risk. Jangan hanya tengok gain. Ramai tengok, account dia 1000%. Dalam dia buat 1000%, berapa kali hampir nak MC? Kalau dia nak capai 100%, itu bukan satu sistem yang sehat. Okey, bukan. Bila-bila masa boleh hilang semua. Janganlah. Jangan buat yang macam itulah. Tengok kepada sistem yang memberikan gain yang sehat. Saya tak bercerita mengenai account tau. Saya bercerita mengenai portfolio. Portfolio. I'm not talking about account. Okay. Percentage limit untuk sampai drawdown. Opportunity, berapa kali kita nampak peluang perniagaan. Berapa hari kita buka kedai kita dalam masa sebulan. Kalau berapa kali entry, tengok set up lah. Set up apa kali jadi? Entah, tak tahu. Anda kena tahu benda tu. Sistem sendiri kena tahu. Winning rate sistem anda berapa peratus? Jangan kata tak tahu. Jangan bergantung kepada faktor nasib. Itu je. Tahu sistem sendiri. Risk reward. Daripada sudut kualiti. Bila kita nampak entry, peluang entry tu, risk reward. Risk berapa, reward berapa. Kalau tahu tempat entry, tak tahu tempat keluar, janganlah. Jangan masuk buta lah dalam market. Berapa position yang kita pegang pada satu-satu masa. Maksimum pengurusan kita. Pengurusan risiko. Apa daripada sudut sistem kita, pengurusan trade, dah entry, kita tahu macam mana nak hold, macam mana nak keluar. Kita menguruskan diri, berapa banyak kita nak trade, position sizing model, money management, dan kemampuan sistem kita, capability dia, expectancy dia, R multiples dia, itu sistem management. Track performance anda. Dia bukannya pasal account growth. Dia pasal bila growing nak buat apa, bila turun nak buat apa. Sebab itulah selain daripada tengok kita punya peningkatan equity, anda kena tengok daripada sudut expectancy sistem anda, sistem quality sistem anda. Itulah position sizing model. Ketahui performance sistem anda dengan sebagai R multiples pada satu-satu masa. Satu risk yang kita ambil, berapa banyak dia boleh buat. Itu R multiple. The multiple of risk. Jadi contoh dia, pengiraan dia yang macam ni. Kita dah cerita ni a few times. Rekodkan trading anda. Kalau anda scalping, kalau anda intraday, satu hari tu berapa kali trade dan berapa anda nak letakkan anda punya risiko. Okey? Berapa pulangan daripada risiko yang kita ambil tu. Dengan kaedah, kalau anda berniaga, kalau anda ada kedai, anda ada bisnes waktu ni, buat yang ni untuk sistem bisnes anda juga. Kirakan gaji orang berapa, bonus berapa biasa bagi, kos kita berapa, photostat machine berapa, kita punya bil elektrik berapa, kirakan. Bagikan dia kepada 30 kalau ofis anda buka setiap hari, ataupun 20. Itu anda punya kos tiap-tiap hari. Jadi anda tahu berapa nak buat hari-hari. Boleh? Okay? Untuk break even. Anda tahu sistem anda punya performance all the time. Sebab sistem performance ni tak ada sistem yang sama je naik, dia turun. Tak ada. Cerita dia, market tu adalah benda yang dinamik. Sistem kita adalah benda statik. Jadi ada masa naik, ada masa turun. The thing yang membezakan performance anda adalah masa turun anda kurangkan kos. Masa naik, anda tengah buat duit, anda tinggikan kos. Berdagang dengan lebih. Itu dia. Masalah ramai dia tengok kepada berapa jumlah, dia tak tengok kepada prestasi. Itu dia, pergi buat benda tu. Dengan mengetahui grading sistem kita, kita akan melihat expectancy daripada sudut melihat kepada risiko dan R multiples saja. Kita boleh review balik sistem kita dan kita gunakan sistem yang buat duit. Jangan gunakan sistem yang tengah negatif, yang tengah break even. Dia tak buat duit.
letak tepi, letak dekat demo. Bukan dia tak bagus. Market tak kena dengan dia ataupun mistake yang anda buat dalam trading. Tugas seorang trader. Itu semua tadi kerja seorang investor. Nampak? Tekankan kepada benda-benda tu. Barulah kita kepada trading. Barulah kita kepada trading ni. Masalahnya, ramai kat sini sahaja. Dia kepada trading. Pengurusan, objektif, strategi tadi, itu kerja anda sebagai pelabur. Ramai yang tak buat benda tu. Dia cuma nak tahu macam mana nak trade. Macam mana nak trade? Letak apa anda punya teknik tu, banyak, beribu teknik ada. Kalau anda dah ada teknik, dah betul dah dia. Cuma anda nak tahu performance dia. Itu dia kerja anda sekarang ni. Boleh? Ramai dah ada teknik. Cumanya performance sendiri tak tahu. Tengok balik Lepas tu, tuliskan trade plan anda. Trading journal tu kena ada. Apa trade idea anda? Apa kaedah mengurus? Dan keyakinan anda kepada, ni contoh dia. Dan ini adalah untuk trade review. Ini trade review. Apa mistake anda? Adakah anda ikut trade plan anda? Benda-benda macam ni lah. You want to improve, ini dia. Bukannya improve tukar teknik. Bukan. Bukan itu. Bukan saya kata jangan belajar teknik. Belajar. Tapi cerita dia, tahu performance dia. Belajar. Ambil macam-macam teknik. Helmi ada buat apa webinar pada jam 8. Kita ada Avramis Swing, Avramis River tu. Ambilkan yang tu, buat kepada anda. Gunakan dia. Tengok. Kan? Tengok kepada, sebabnya performance tak akan sama. Kepada anda, buat 0.1 micro lot dulu. Buat, anda tengok performance cantik, anda nampak cara guna dia, tak faham, tanya Helmi masa webinar. Macam mana nak guna dia. Trade system saja. Yang apa, kalau tak nak tengok fundamental, tak apa. Pakai technical. Tak ada salahnya pakai. Tak ada. Yang cerita dia nak ikut sistem. Saya menggunakan fundamental, sentiment, bukan apa. Saya nak pilih apa nak trade. Itu dia. Okay. Lepas tu trade technical. Itu je. Tulis lepas anda tutup position, apa yang berlaku dan kenapa dia berlaku dan apa yang anda pelajari mengenai dagangan berkenaan daripada sudut diri anda, daripada sudut daripada sudut market dan daripada sudut teknik yang anda pakai. Jadi seorang trader yang memahami pasaran. Buat anda punya market model. Market model anda boleh jadi fundamental, sentiment, intermarket ataupun teknikal. Semua tu betul. Yang gerakkan pasaran sentiment ni. Tema serta market data. Market data tu termasuk harga lah, termasuk news lah. Semua tu dia tak ada fundamental lawan dengan teknikal. Ketahui apa yang berlaku dalam market, tema semasa pasaran, US, China, Brexit sekarang ni. Ada yang minor, ada yang major punya tema. Jadi ada tema kecil-kecil, ada tema yang besar dalam pasaran. Buat background research anda, technical tak ada salahnya. Fundamental tak ada salahnya. Asalkan anda buat dia bersistem. Buat benda yang sama. Update, tahu keadaan semasa pasaran daripada sudut technical ke fundamental ke sentiment ke, pilih siapa diri anda dan buat benda yang anda faham. Dan apa analisa anda, possible outcome dia. Cari peluang, risk reward, cantik, ikut. Fahamkan data masa pasaran, ada soft data, ada hard data dan juga mengenai price. Pilih mana satu yang sesuai kepada diri anda. Kalau daripada sudut fundamentalnya, kita lihat kepada policy makers, apa yang diorang buat daripada sudut fiskal dan monetary. Apa projection ekonomi diorang. Tengok kepada kuantitatif study. Kat mana keadaan ekonomi sekarang berbanding dengan economic projection. Lihat daripada sudut quality data. Data semakin positif ataupun semakin negatif. Anticipate pergerakan pasaran. Bukannya kita react kepada pasaran. Kita anticipate. Barulah kita react. Bukannya buka chart terus react. Itu terbalik. Trade sistem anda dalam
dunia dia, trade market anda punya. Tengok sama ada market type kepada direction, sama ada sistem anda sesuai untuk ranging ataupun trading market. Adakah price tu senyap, normal ataupun volatile. Tengok kepada market type dia. Weightings and rebalance. Rebalance balik portfolio anda. Ini yang saya buat. Kalau saya tengah trade cantik, saya akan pergi kepada risk tinggi sikit. Saya akan letakkan lebih sikit duit dalam trading contohnya. Instead of kepada fix saya. Anda boleh lihat kepada pelbagai kaedah trade dalam. Contoh dekat XM ni anda boleh buka sampai 8 account. Anda boleh buat benda ni. Contoh dia. Kepada financial objektif, pelaburan kesemuanya, investment portfolio anda kat mana anda tekankan kepada fixed asset ni. Duit anda sepatutnya, pelaburan anda sepatutnya lebih besar kepada sini. Bukannya kepada sini. Stok boleh. Tapi kalau dia dalam dividend bearing, ini lebih besar kat sini. Tapi kalau anda trade stock intraday ataupun swing, ini sepatutnya tak terlalu besar. Berbanding dengan dividend bearing. Cari yang fix ni lah. Manage setiap portfolio anda hendaklah bersama untuk mencapai anda punya overall goal. Dan setiap sistem hendaklah mempunyai objektif dan position sizing yang jelas. Okay? Manage portfolio anda, rebalance dia balik, tengok setiap, saya buat 3 bulan sekali, saya akan letakkan jumlah lebih besar kepada long term growth strategy, dan saya akan lihat leverage yang sesuai untuk satu sistem. Saya akan tengok sistem correlation, kalau saya ada long position Euro USD yang lama. Sementara tu daily pun saya masuk juga, itu tak cantik. Quality system, dia punya expectancy, drawdown dia dan market type dia. Adakah market sedang bergerak ikut dia punya market type yang sesuai untuk sistem berkenaan. Perbaiki diri anda. Sentiasa lihat balik. Apakah masalah yang anda hadapi dalam dagangan. Buat dia sama ada mingguan ataupun bulanan. Ketahui bagaimana anda sebagai seorang pelabur dan juga trader. Antara dia kalau daripada sudut trader, antara dia adalah masalah FOMO, fear of missing out. Dia buka chart, benda tu dah gerak, tak sampai target price dia dah terus gerak. Jangan. Lepas tu dia pergi tunggu chart. Dah 2 jam dia lekatkan chart. Jangan buat benda tu lah. Pakai alert. Contohnya kan investing.com ada. Anda tak lekat dengan chart dan anda akan dapati anda lebih disiplin. Bukannya makin banyak entry, makin banyak untung. Buang pikiran macam tu. Jumpa chart ditekan, jumpa chart ditekan. Tak cukup duit sendiri, pergi tekan chart kawan. Habis. Lot sizing. Buat position sizing model. Ketahui berapa yang anda nak trade. Berapa cost anda. Fokus anda kepada sistem. Bukannya kepada growth account. The moment anda lihat kepada jumlah naik turun akaun anda, masa tu anda akan buat cerita lama. Betul tak? Ingat? Betul tak? Cantik-cantik dah kita trade, kita nampak, oi akaun ni tengah untung. Anda tengok duit tu habis. The moment anda pergi tengok duit, habis. Anda cuma tengok sistem. Sebab tu, saya sentiasa bagi tahu, keluarkan, alihkan. Bukannya anda compound account. Anda compound portfolio. The moment anda tengok duit habis, betul tak? Itu dia. Jadi buat position sizing. Okay? Disiplin. Benda ni lah yang paling payah. Bila loss dia, bila tengah float negatif, dia hold. Bila positif, dia dah cepat-cepat nak keluar. Untuk yang kaedah ini, anda kena ada kaedah exit yang lengkap. Macam ni aku hold. Macam ni aku exit. Dia tak ada kalau aku cut ni dia naik kan. Tak ada. Dia sesi jin tu pergi potong dia. Jangan kawan dengan jin. Tahu? Ini kalau aku cut ni dia naik dia start sesi bercakap dengan jin dia. Tak payah halau jin tu. Macam ni aku cut. Tutup. Dah habis. Dia naik sekali lah. Kalau anda nampak 5 kali ada cut dia naik. Oh, tengok balik apa jadi. Study balik price action kat situ. Okay? Boleh?
perubahan terbaik kita daripada sudut diri kita. Jadi apabila anda trading, lihat kepada diri, bersedia, clear conscience, fahamkan apa yang berlaku dalam market. Ini part kita sebagai trader. Fahamkan apa elemen sedang mempengaruhi pasaran, price action, market monitoring, sentiment. Tengok chart lama sangat berhantu. Tak chart tu berhantu, kita jadi hantu. Fahamkan strategi masing-masing ya. Rule dia kena clear, objektif yang kita nak kena clear. Fokus kita kepada pengurusan trade, diri kita serta sistem kita. Ingat itu. Okay? Investlah dalam satu sistem. Cuma dagangkan sistem anda. Jangan risau pasal analisa orang lain. Risau pasal analisa anda. Itu saja. Okey? Jadi itu saja webinar kita untuk petang ni. Jangan lupa pada sebelah malam nanti kita akan ada webinar bersama Helmi pada jam 8 malam nanti bersama Helmi pada jam 8. Dan bersama saya selepas tu pada jam 9. Jadi bersama Helmi pada jam 8 dan selepas tu bersama saya. Esok kita akan bercuti dan lusa kita sambung balik. Jangan lupa untuk register sama-sama. Waalaikumsalam. Register kita punya webinar eksklusif ni. Apa tu? Oh, baru menang 2-0. Piala apa tah? Piala daerah malam tadi okey. Jadi jangan lupa ikut kita punya ni. Ikut kita punya webinar eksklusif ni lah. Kita punya webinar pada 2 bulan nanti dan jangan lupa bagi siapa yang dekat Penang, dekat utara main dengan Chelsea. Chelsea tu bukan tim bola, dia main tenis. Mana ada laut ni dia tak adalah tim, dia main tenis. Kan? Cak. Mana ada orang main bola sampai 6-0. Contoh je lah. Okey, bagi siapa yang... sabar, Cak, sabar. Jadi bagi siapa yang ada kat utara Semenanjung tu, jangan lupa ikut kita punya seminar ni bersama dengan Helmi pada 23 hari bulan nanti. Okey. Dan Melaka serta dekat Kedah ni. Jangan register yang dekat Quito, Ecuador ni pula. Bila nak pergi? Pergilah Kedah dengan Melaka ni ataupun dekat Penang. Ada yang tanya saya dah register. Kenapa jauh sangat bang? Dia pergi register dekat Ecuador. Awal pagi saya pening kepala dah. Pukul 7 pagi tanya. Kenapa? Dia pergi register dekat Ecuador. Macam mana nak pergi? Kalau Thailand okey lagi. Itu lah. Okey. Lain daripada tu kita ada kelas pada penama pun best. Apalah pergi register. Jadi bagi siapa kat Sabah, bagi siapa mana Liza? Lama tak nampak. Saya ada kat Sabah 9 bulan, Helmi kat Johor 16 dan saya kat Penang pada 16. Jadi register awal kelas-kelas kita ni. Okey. Lain daripada tu apa lain? Jangan lupa bagi siapa yang ni, kadang-kadang ada yang tanya saya kalau tak faham bahasa Malaysia kalau nak, ataupun anda nak tambah lagi daripada saya dengan Helmi, kita ada webinar kita untuk ni dekat kita punya Cyprus office, English, Bramis dan Mario ni. Kita ada jadual kita Isnin sampai Jumaat, dia punya webinar ni, dan dalam bahasa-bahasa lain. Macam-macam ada. Kalau nak bahasa Urdu pun ada. Nak bahasa Thai, nak belajar semua ada. Apa lagi nak? Portugis, Polish, Jepun, semua ada. Hari tu dekat webinar ada yang tanya saya, dia tak faham kan, jadi dia tanya. Jadi ada. Arabik pun ada. Semua ada. Cuma nak ikut je, pergi. Okey. InsyaAllah semua kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua, Kamil, Fina, Ilmi, Acak, main badminton.
main badminton. Boleh 21. Jadi insya-Allah pada malam nanti kita ada Liverpool lawan apa nama tim yang Germany tu? Tim biasa-biasa tu lah yang tu. Jadi kita tunggu malam nanti. Bang Amin. Terima kasih.